Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. Alhamdulillah, welcome back to our channel Suara Sunnah, JPN Negeri Perlis, MAIBS and also JAIBS. Okay, salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Today is Friday. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi with another topic, which is word order in questions. Word order in questions ni is just a very simple topic sebenarnya, tapi confusing. Banyak kekeliruan yang berlaku dalam macam mana para pelajar nak formulate questions. Macam mana awak nak mewujudkan soalan tersebut. Okay, so dalam kata yang lain, word order in questions ni bermaksud how do you write questions in English or how do you formulate questions in English. Sebab benda ni adalah penting untuk para pelajar tahun 5 dan tahun 6, kerana akan ada satu part dalam dalam pemahaman paper 1, yang selalunya paper 1 lah pemahaman, akan ada untuk para pelajar menulis soalan dekat section B 1 tu, yang dekat social expressions. Dia bagi 3 yang ada percakapan, perbualan kan, ada setengah soalan dia bagi jawapan siap-siap. So awak kena formulate soalan. Jadi macam mana awak nak tanya soalan dengan betul. So it's a very simple one, kerana saya dah wujudkan formula dekat awak supaya awak boleh ingat macam mana awak nak letak. Okey, yang ni rumah A, yang ni rumah B, yang ni rumah C, yang ni rumah D. So it's very simple. Awak just fokus dengan presentation saya pada hari ini. InsyaAllah you will get through this. Okay, first of all, kita akan recall. I would like to recall because this question words topic ni saya dah terangkan pada slot saya yang lepas masa bulan puasa, kalau tak silap saya dah terangkan tentang question words ni. Question words ni adalah yang kita kenal pasti sebagai 5W and 1H, 4 wives and 1 husband, itulah contohnya. So macam what, when, where, who, why and how. Saya dah terangkan dah, itu saya bagi formula dekat akhir-akhir saya punya presentations tu, akhir-akhir slot saya dah bagi tahu macam mana para pelajar nak ingat apa itu what is when, what is where, what is who, what is why and what is how. Macam mana awak nak tahu apa semua ni? So tengok macam what, A tu for apakah, when can, macam when, so bilakah, where, maksud dia ada perkataan, ada huruf R dekat situ. R tu macam awak bayangkan awak pusing round awak nak pergi mana. So macam where, di manakah. Who, selalu kan bila kita dengar orang bagi tahu nama kita macam, oh dia lah orang ni. Oh, jadi who tu siapakah, why tu kenapakah, dan juga how tu adalah bagaimanakah. So how pula dia terbahagi kepada banyak benda. Contohnya macam how satu berdiri di atas kaki dia sendiri, ataupun kita support dia dengan how many, maksud awak nak tahu kuantiti, awak nak tahu bilangan. Ataupun how often tu maksud dia awak nak tahu kekerapan dia, berapa banyak kali dia buat benda tu. So contohnya awak tengok dekat soalan dekat sini, how often, asking about frequency. Frequency ni adalah kekerapan lah kalau dalam bahasa Melayunya. So how often do you go swimming, berapa kerap awak pergi berenang. So kita dah tahu dah who, where, when, why, what, how, which, how many and how often. Jadi benda ni kalau awak nak tahu, awak buka balik dalam Facebook Suara Sunnah ataupun JPM Negeri Perlis, awak cari ada
tajuk yang saya dah terangkan specifically tentang question words. Hari ni just saya nak revise balik tapi nak ajar awak dengan satu lagi step. Okay, now recall balik, kita recall tentang auxiliary verb. Verb kita dah belajar dah, ada regular verb, ada irregular verb, dan juga kita dah belajar auxiliary verb. Is, are, was, were. Yang tu semua tu under auxiliary verb. Okay, auxiliary verb yang telah kita nampak dekat sini ada am, I am sorry for what I have done. So am tu adalah auxiliary verb. He is a great all-round player. Or, are, you are never too old to learn. He was elected by the unanimous vote. Jadi maksudnya dekat sini, awak tahu was dengan were ni kita dah terangkan hari tu, very simple. Saya put in very simple words. Was dengan were ni adalah untuk menerangkan tentang past tense, benda yang dah berlaku. Is dengan are untuk present tense, iaitu is kita guna sebab is satu. Is, awak tengok S kan, huruf S tu, so satu. So apabila A, kita dah tahulah kalau is tu satu, A untuk apa? Adalah untuk banyak. So very simple dekat sini, tapi saya tak nak fokuskan semua dekat awak, because that will be confusing lagi dekat awak. And since that we have a very short time, limited time, only for 1 hour, saya akan cover some of it, supaya at least awak ada sedikit background tentang macam mana awak nak buat questions. Okay, so recall pronouns. Pronouns ni pun saya dah ajar dah. Contohnya hari tu saya dah terangkan pronouns. Ada first person, ada second person, ada third person. Okay, so kat sini subjektif I, we, you, he, she, they. We ni saya dah terangkan. Kenapa we? We tu termasuk dengan diri kita. Okay, they tu maksud they, mereka. So objektif ni adalah me, us, you, him, her, them. Possessive untuk menerangkan tentang hak milik seseorang. My jadi mine, our, ours. So contohnya, this is my pen. The pen is mine. Pen ni hak milik saya. Okay, so our ni kita semua. So awak tengok O tu termasuk dengan diri awak ni. Awak masukkan diri awak sekali. So our tu termasuk dengan diri sendiri. Your akan jadi hak awak. His untuk lelaki. Okay, his dia tak akan jadi hisses. Dia tak ada double S. Dia tak ada HISS, tak ada. His tetap akan jadi his. Kalau her akan jadi hers. Their akan jadi theirs. Okay, so contohnya pen ni adalah hak milik kawan-kawan saya yang ada kat depan ni. Contoh ya. So the pens are theirs. Ini milik mereka. Maksudnya tak termasuk dengan diri saya. Sebab kalau termasuk dengan diri saya, I would rather say ours. Saya takkan sebut theirs. So awak ingat we termasuk dengan diri kita sekali. Ours, termasuk, awak tarik diri awak masuk sekali dalam situasi tu. So reflexive adalah myself, ourself, yang ada self dekat belakang tu. Okay, so basically yang ni saja yang saya nak recall dekat awak hari ni. Okay, dan juga verb. Saat ni slot saya yang pertama sekali masa awak tengok dulu, yang verbs. Saya ada terangkan introduction to action verb. So ini adalah verb ataupun kata kerja yang perlu awak tahu, kerana kata kerja ni very important dalam bahasa Inggeris. Okay, contohnya walk, handstand, pull, throw, push, jump, hold, sleep, sit, swim, paint and climb. Okay, benda-benda ni basic lah. Banyak lagi benda yang verbs yang awak tahu. Contohnya macam run ke sit kan, awak tahu kan. Okay, so ini saja yang telah kita recall, question words, auxiliary verb, dan juga tadi kita tengok pronouns dan juga verbs. Okay, now kita nak formulate a question. Sekarang ni kita bagi satu contoh. Sekejap lagi saya akan bagi satu contoh supaya awak nampak apa ni Cikgu Amira duk terang hari ni. So how do you write a questions in English? First formula, dia mesti kena ada satu perkataan, satu formula yang awak tahu macam mana awak nak letak. Yang ni duduk di rumah A, B, C dan D. Kalau awak tak ada formula ni, saya berpendapat bahawa mungkin tendensi awak untuk melakukan kesilapan tu adalah besar. Kemungkinan, probability untuk awak nak melakukan kesilapan tu adalah besar kerana awak tak ikut rumah. So contohnya kalau macam kita nak pergi makan kan, kita tahu kita nak pergi cari restoran, kita nak pergi belajar, kita tahu kita cari universiti ataupun kita cari sekolah. Kalau kita nak pergi beli gula, kita tahu kita nak pergi kedai runcit kan. Takkan kita pergi gula, kita nak beli gula, kita nak pergi sekolah kan. So benda-benda ni lah yang as if macam perumpamaan untuk awak buat kesilapan.
Okay, so first formula adalah kita tengok how do you write a questions in English. Macam mana awak nak write a questions in English? Pertama sekali awak kena tahu know the question words. Apa dia question words ni? Yang tadi itulah 5W 1H. What, when, who, which, why dengan how. So, nombor 2 kita tengok remember the auxiliary verb. Auxiliary verb tadi ada do, did, is, are, was, were dan banyak lagi. Tapi ingat yang 6 ni pun dah cukup dah. Do, did, is, are, was, were. Itu auxiliary verb dia. And juga yang ketiga adalah recall the pronouns. Awak ingat balik pronouns selain daripada he, she, they, we, I, you. Awak boleh letak nama Ali, Abu, Kasim, Amira, like for example, pun boleh recall the pronouns. And then last sekali kita think of the suitable verbs. Awak fikir apa yang kata kerja yang sesuai. Sebab tu yang bila awak tengok dalam jadual yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk slot ni, saya ada letak kat situ word order in questions, tapi saya ada letak perkataan kasi, Q-A-S-I. So Q ni adalah question words, A ni adalah auxiliary verb, S ni adalah subject. Subject tu maksud orang lah ataupun sesuatu benda. I ni adalah infinitive. So awak ingat saja infinitive ni dalam kata yang lain verb saja. Tapi nama glamour dia kita bagi sebagai infinitive. Tapi kalau dalam bahasa yang mudahnya awak just ingat kata I itu adalah verb. That's it. So ini adalah formula yang pertama yang kita kena tahu, iaitu kasi, Q-A-S-I. Okay, so remember this formula. Okay, now kita tengok dekat whiteboard. Let's look at the whiteboard for more explanation. Dekat sini saya nak explain macam mana awak nak gunakan kasi ni. Okay, mari kita tengok nak. Okay, ni kita belajar tentang word order in questions. Okay, now kita tengok. So example lah, saya letak satu example dekat sini. Okay, what you do is important. What you do is important. Okay, dekat sini kita nampak what kan, perkataan W ni. So bila awak tengok perkataan W dekat depan tu, awak dah boleh agak. Oh, tadi Teacher Amira cakap, kata what ni adalah part of the question word. So awak boleh ingat ini adalah question word. So awak nyatakan dekat sini what you do is important. So awak dah menyatakan bahawa perkataan ini merupakan satu soalan. Tapi hakikatnya yang ni bukanlah satu soalan. Ini adalah satu statement. Contohnya macam saya kata I like to go to school. Itu adalah satu statement yang saya memberitahu bahawa saya suka pergi sekolah. Tapi yang ni what you do is important, ini adalah bukan soalan. Yang ni adalah statement dekat sini. So this is a statement. Awak jangan confuse. This is a statement. Okay, now jadi macam mana kita nak jadikan benda ni sebagai satu persoalan yang boleh kita pakai question words ni? So contohnya, tengok lagi satu contoh. What you do is important. Yang ni lah selalunya jalan shortcut yang kita nak ambil. Kita tengok, oh what you do is important. Teacher Amira kata yang ni statement. Jadi macam mana kita nak jadikan dia satu soalan? Senang je. Lah ni kita nak ambil jalan mudah, kita bubuh je tanda soal dekat sini. Pun salah. Because yang ni adalah bukan questions, dia tetap menjadi statement. Jadi kalau awak nak, macam kita kata nak buat kerja mudah, kita just tambah question mark dekat situ. Kita tambah tanda baca, tanda tanya dekat situ. Tak boleh. This is wrong. This is wrong. Pun tetap salah. Okay, so macam mana yang kita nak tengok? We have to put things in proper order. Kita kena letakkan dalam proper order. Maksudnya step by step. So kita kena letak daripada Q, A, S, I. Macam mana kita nak ubah benda ni menjadikan satu question words. Contohnya, kita tengok what do, sana, saya tulis atas sikit. What do you do? For example, sekarang kita tengok what do you do? Okay, what ni adalah question words. Do ni tadi saya kata do ataupun did adalah auxiliary. You adalah subjek, awak, kamu. So ini adalah S.
do ni adalah verb kan. Saya kata kalau verb kita just letak infinitive dalam bahasa yang bahasa bukunya adalah infinitive. So kita letak sebagai I. So benda ni adalah menjadi satu persoalan yang tepat. Jadi awak just key in, masukkan dia saja. So mari kita tengok yang kedua. Contohnya saya letak dekat sini, what do you cook? Jangan lupa tanda tanya. So buat tengok dekat sini. What, betul lah tadi ni. Q, kan, question words. A, auxiliary. U, subject. Cook, perbuatan awak sedang memasak. So ini adalah verb. So dia akan jadi tempat awak masukkan dalam rumah yang betul. Okey, mari kita tengok dekat sini. Selain daripada perkataan what, apa lagi yang awak boleh buat? Okey, contohnya, where do I sleep? Awak tengok dekat sini, where do I sleep? Satu persoalan juga dekat sini. So where ni adalah question words, do ni adalah auxiliary, I ni adalah subject, diri saya, pronoun. Okay, sleep ni adalah kita punya kata kerja. Kata kerja kita letak dalam kategori infinitive. So awak nampak dia punya proper tak awak letak dalam proper order. Tapi kalau yang ni awak tak letak dalam proper order. Tiba-tiba what you do is important. Okay, what ni adalah contohnya awak letak sebagai questions. Okay, questions or question words. You ni adalah A. Yang ni do ni adalah I, infinitive awak buat. Dia tiba-tiba dia jadi kai pula dekat sini. Dia tak ikut formula, sebab tu dia jadi satu kesalahan. So contohnya kita tengok satu. Where do they swim? Awak nampak tak dekat sini? Where do they swim? Where ni adalah kita tengok sebagai question words. Do adalah auxiliary, they adalah subject, I adalah infinitive. Sebab apa? Swim adalah kata kerja. Lagi satu, kita tengok. Where do you work? Where do you work? Pun sama, kita bahagikan dia macam ni. Kalau awak nak tengok lah, kalau awak nak tengok awak punya gambaran atas, awak punya soalan ni betul tak kalau awak buat dalam social expressions. So Q is the question words, A is the auxiliary, S is the subject, I is the verb. So betul lah awak punya question words. Okay, so dalam kata yang mudah, saya nak terangkan dekat awak di sini. Awak kena ingat. Okay, awak kena ingat dekat sini. Yang A ni adalah, yang saya letak do ni. Yang ni semua dalam present tense. Present tense ni maksud benda yang sedang berlaku sekarang. Kalau kata dia past tense pula, nanti saya nak contoh dekat awak ni. Pemadam Ustaz, sorry. Okey, sekarang awak dah tengok dah dekat sini. Yang ni adalah dalam kategori present tense, benda yang sedang berlaku sekarang. Tapi kalau awak nak buat soalan benda yang dah lepas, benda yang dah berlaku, senang saja awak padam je do ni. Sama aja. Ini saya biarkan untuk awak tengok present tense. Okey, so kalau nak jadikan past tense kepada do adalah present tense, awak nak jadikan dia sebagai past, benda yang dah lepas, awak akan jadikan dia sebagai did. Senang. So what did you cook? Apa yang awak nak tambah? Yesterday. Mesti kena ingat time frame. So what do you cook? What do you do? Yesterday. So what did you cook last year? Contohnya, awak nak beritahu apa yang awak masak tahun lepas. So where did I sleep last night? Kat mana saya tidur kemarin? So awak jangan lupa ni time frame awak. Time frame ni penting ni untuk awak nak memberitahu pembaca yang bahawa awak sedang menceritakan tentang benda yang dah lepas. So the things that you want to say is to indicate whatever that is in the past. So that's why kita panggil dia sebagai past tense. Dalam kata yang mudah saya nak jawab macam mana awak nak ingat past tense tu apa? Past tense tu past, lepas. So these are the things that you have to know untuk question words in order yang very simple. Kita gunakan formula dia sebagai kasih. Simple saja. Awak just masuk di rumah dia. Okay? So, kita tengok example yang seterusnya dekat laptop, dekat screen.
Okay, let's see some examples. Okay, sekarang kita dah letak dah subjek dia dengan siap-siap. Infinitive ni itu verb. Saya tak nak letak lagi question word, saya tak nak lagi letak auxiliary verb. Okay, dan juga saya tak nak letak noun. Because what is important, saya cakap, sebab masa first kali saya buat tuition join dengan tuition online ni, masa first PKP tu, apa yang saya ajar dulu? Introduction to action verb. So, meaning that verb is very important. Okay, so kita tengok dekat sini, subject dengan verb. They go, she decide, I study, your son cook. Sekarang barulah kita tengok apa dia question words yang agak-agak yang boleh masukkan dengan cerita mereka pergi. Pergi ke mana? Sekejap lagi kita tengok. Okay. How did they go to school? How, question words, did, past tense, saja saya letak past tense kat sini sebab dia auxiliary. So they go, noun tu objek lah, objek apa yang awak nak letak. Dia pergi mana? How did they go to school? So contohnya lagi saya tak nak sebut to school. Saya cakap how did they go to the mosque? Pergi masjid macam mana? How did they go to the supermarket? Pun boleh. Tengok ayat yang kedua. She decide. She tu perempuan nak membuat keputusan. Decide apa? When, bilakah? Does. Sebab apa? Dia seorang. Sebab tu kita panggil dia sebagai does. Sebab dia she tu adalah seorang. When does she decide to travel to Jamaica? Okay. Tengok yang seterusnya. Where do I study English? Where do I study English? Kenapa saya pakai do dekat I? Kenapa saya panggil does dekat she? Does tu untuk singular noun. Okay, do tu untuk plural. Tapi I tu saya dah cakap dah itu special case. Walaupun dia I tu saya seorang, tapi dia just awak ingat kata dia tu adalah special case. So kita panggil dia sebagai do. Kita letak dia sebagai do. Okay, just untuk nak pemudahkan awak. If I were to explain dekat awak kenapa I kita panggil do, saya takut awak nanti confused. So you just take it a very simple one that is very special case. Okay, how often? Kekerapan. How often did your son cook at home? Jadi awak dah letak, awak ikut rumah-rumah dia. So bila awak ikut rumah-rumah ni, potensi untuk awak melakukan kesilapan adalah sangat nipis. Maksudnya awak tak ada lah buat soalan tu berceramuk. Kalau orang utara tu dia kata ceramuk. Okay. So mari kita tengok. How do you write questions for this situation? Remember, kasih. Ingat kita punya formula dia dekat sini. So kita tengok gambar dia dekat sini, ada spaghetti kat situ. Tu saya dah letak dah. Ada subjek dia, saya letak you buy. Lepas tu auxiliary saya letak do they eat at the restaurant. Okay, so macam mana awak nak buat pertama sekali? So awak decide lah question words awak. Pertama sekali kita pakai what. Ikut suka awak. Kalau nanti awak ada cara, ada soalan lain yang awak nak tulis, awak boleh komen dekat ruangan komen. Nanti saya akan check. Kalau ni saya akan komen betul ke ataupun terdapat pembetulan. Okay, what. Lepas tu auxiliary verb do. Awak boleh pilih did pun tak apa, ikut suka awak. Tapi janji benda tu betul. What did you like? What do you like? What do you like? Habislah. Noun kalau awak tak letak pun tak apa. Jadi, sebab apa saya kata yang very importantnya adalah kasih. QASI. Question words, auxiliary, subject and also infinitive, iaitu dalam kata yang lain adalah verb. Kalau awak tak letak noun pun tak apa. Tak kisah. Pasal noun tu adalah hanya sebagai pertambahan. Just additional info untuk nak bagi menarik lagi soalan awak. Tapi kalau awak tak letak, tak ada salah. Okay, nombor 2. Kita tengok. When did you buy the spaghetti? When did you buy the spaghetti? So awak letak objek dekat belakang tu. Okay, now kita tengok yang seterusnya. How often does she? Sebab saya tak pakai do she. Sebab apa tadi saya kata? She tu adalah seorang. Sebab tu kita kena pakai does. Awak ingat bahasa Inggeris ni senang je sebenarnya. Kalau nak tengok singular subject ataupun singular noun, maksudnya she tu dia akan pakai does. Sebab apa? Seorang. D-O-E-S tu ingat. Belakang tu adalah seorang. So how often does she eat spaghetti? Dah jadi satu soalan yang betul. So kalau naik dalam social expressions awak, macam ni awak boleh jawab. Awak just letak cepat-cepat formula dia, QASI. Jadi awak masukkanlah nanti dalam social expressions awak tu. Okay, now how often do they eat at the restaurant? Okay, so awak dah tahu how do they. Tengok sekarang, how often do they? They tu kenapa? They tu adalah banyak orang. Sebab tu saya tak pakai does. Kalau awak pakai how often does they eat
at the restaurant, salah. Soalan awak tu dah salah dekat mana? Dekat auxiliary verb. Okey, so ingat do tu untuk kita pakai subjek yang banyak. Does tu kita pakai untuk subjek yang sikit. Tapi kalau did, awak boleh pakai dua-dua. Pasal dia dah past tense. Awak boleh pakai did untuk she, awak boleh pakai did untuk you, awak boleh pakai did untuk I, did untuk they. Tapi kalau present tense, does hanya untuk he, she, Ali, Abu, it, untuk benda. Okey, harap clear dekat situ. Okey, so mari kita tengok yang seterusnya. How do you write a question for this situation? So, awak tengok ni pelajar-pelajar dekat universiti, dia orang nak pergi kuliah, dia orang nak balik kuliah. So macam mana? So where do you learn English? Di mana awak belajar bahasa Inggeris? When does your son? Awak tengok your son dekat sini ni, your son dekat cursor yang saya tunjuk ni, your son ni adalah seorang. Dia tak ada your sons. Dia your son. When does your son go to the university? How often do they speak English? Where do they buy the bag? Maksudnya bila awak nampak nanti bila awak baca surat khabar lah contoh, dekat rumah ni duduk saja ataupun just awak buka internet Google, awak just Google saja gambar yang awak minat, contohnya gambar pergi ke park ke kan, pergi ke tempat taman-taman, so you try to formulate the questions guna QASI. Biasakan diri awak untuk nak membuat soalan. Sebab apa? English ni is very important. Kalau nanti awak besar, awak nak pergi ke universiti, mesti awak nak tanya juga lecturer awak apa yang awak tak faham. Kalau kena lecturer tu tak boleh, dia tak nak dia ajar bahasa Inggeris dan dia tak nak awak communicate dalam bahasa lain selain daripada bahasa Inggeris dalam kelas dia, jadi awak nanti menghadapi kesusahan kalau awak tak boleh nak formulate the questions. Okay. So kita tengok dekat sini lagi, ni counter tiket bus, bus counter dia kata. So remember kasih juga, awak letakkan jadual ni dalam awak punya minda. So question words, auxiliary verb, subject, infinitive verb dan juga noun subject. So contohnya how, tadi saya dah kata dah, how terbahagi kepada banyak. How ada how many, how long, dan juga how much. So kita letak how long, it's okay. So how long do, tengok ni ramai orang kan, how long do they wait for the bus? Verb wait, sedang menunggu. So kalau awak nak letak sebagai did pun boleh. How long did they wait for the bus yesterday? So kena letak time frame dekat situ supaya kita tahu dia indicate the things that have been done. So kalau awak nak letak how long, nak pakai dekat sini tak nak pakai they, awak nak pakai she dekat sini pun boleh. How long does she wait for the bus? Okay, saya takut awak tak faham saja. Kat sini, how long did they wait? Okay, wait. How long did they wait for the bus? Okay. Okay. How long does she wait for the bus? How long do we wait for the bus? Okay, hak ni benda yang ni semua sama. Semua yang ni ayat jawapan dia ni, soalan dia pun soalan dia betul, soalan dia betul, soalan dia betul. Cuma saya nak terang dekat awak apa yang tadi saya tak tulis dekat sini, takut awak tak faham. How long did ni untuk kita pakai dia sebagai past tense. So kalau awak nak pakai kat sini, awak nak letak she pun boleh, awak nak letak he pun boleh, awak nak letak it pun boleh. Kalau benda lah kucing tunggu bas, it's okay lah. Kalau kucing duduk tengah tunggu bas, awak letak it kan. So how long did he wait, how long did she, did they, did it, boleh sebab dia dalam past tense, dia dah boleh pakai semua. Tapi kalau awak letak how long does, awak tengok ni seorang. So seorang, sebab itulah kita pakai dia sebagai she. Kata lain daripada she yang awak boleh letak, awak boleh letak sebagai he ataupun it. Kalau kucing tu tengah tunggu bas, it's okay. How long does it wait for the bus? Okay, how long do ni kita pakai untuk plural dalam kata lain present tense. Benda yang sedang berlaku
sekarang. So that's why kita pakai how long do we. We ni adalah plural, kita semua. So clear lah dekat sini. How long did past tense, does untuk seorang, present tense untuk seorang subjek, do ni untuk plural, present tense, dan juga dia untuk ramai. So dia saling berkaitan lah. Kalau saya kata ini macam couple lah. Mereka tak boleh pisah lah. Ni kalau awak pisahkan mereka ni, dia akan jadi salah. So awak tengok dekat sini Q, A, subjek S, I adalah infinitive. Sama lah juga ini. Q, A, S, she, I. Infinitive. Sama juga dekat sini. Q, do ni adalah A, auxiliary verb. We ni adalah subjek. We ni adalah infinitive. Sebab tu dia ada dapat kasih dekat sini. Yang ni just untuk awak punya tambahan maklumat untuk memberi awak punya soalan lebih cantik ataupun lebih difahami. That's it. Itu saja yang kita nak belajar ini sebenarnya. Okey. Sama lah juga dekat sini. Contohnya, where do they sell the dessert? How often does she pack the dessert? How often does Ali work at the restaurant? Why does he wear a face mask? Nanti awak nak pergi tengok dekat sekolah awak kan. Awak tengok ada kawan awak pakai face mask. Mungkin dia bergejala ke apa ke. So awak nak tanya dia. Awak cakap, itu masa PKP saya tengok Cikgu Amira ajar dekat Perlis Tuition Online ni. Saya nak tanyalah awak satu soalan ni. Why does he wear a face mask? Ataupun awak nak tanya kawan awak, why do you wear a face mask? So why do we buy the dessert? Di mana awak nak beli dessert tersebut? Ni kuih-kuih muih ni. Awak boleh start practice dengan parents awak nanti. Okay, so this is the second formula. Yang tadi kasih. Yang ni formula dia simple juga. Dia ada sedikit perubahan saja. Tapi harap awak taklah awak gerun ke apa, because this one basically the same juga. Okay, so this one, how do you write a questions in English? Iaitu dia different auxiliary, slightly different formula, but same situation. Maksudnya different auxiliary ni, auxiliary yang tadi kita pakai tu do dengan did, mostly kan kita pakai do, did, does. Okay, tapi ini kita nak pakai different auxiliary, slightly different but same situation. Hari ini kita nak pakai yang tadi saya terangkan kepada auxiliary verb. Sekarang kita nak masuk kepada auxiliary be. Auxiliary be iaitu pertama sekali ada is, are, am, was, were, be dengan been. Yang tadi kita terangkan kepada do dengan does ataupun did. Yang ni specifically auxiliary be iaitu is ataupun are yang kita nak fokus hari ini. Okay, sekarang kita tengok how do you write a question. Sama juga, tetapi awak tengok dekat bawah tu kita tak pakai I, kita tak pakai verb, kita pakai adjective ataupun noun. Adjective ni pun kita dah belajar dah. Adjective ni apa dia? Adjective ni adalah sesuatu perkataan yang digunakan untuk menceritakan lebih tentang sesuatu benda. A word that we use to describe a noun. Satu perkataan yang kita guna untuk menceritakan lebih tentang sesuatu benda. Contohnya, lelaki tu macam mana? Handsome guy. Perempuan tu macam mana? Pretty lady. Okay, so know the question words. Sama juga, kena juga tahu question words, what, when, who, where tu. Auxiliary verb, auxiliary be, yang ni yang kita nak pakai is, are pula ni, dengan was dengan were. Okay, recall the pronouns. Sama juga, subjek dia they, we, I, you, she, he. Adjective ataupun noun, kita boleh pakai dua-dua, adjective ataupun benda. So remember this formula also. Okay, okay, now kita tengok dekat sini. Remember, to be doesn't work with infinitive. Sebab tu kita tak pakai verb. Sebab tu kita kena pakai QAS tapi ADJ. ADJ maksud adjective dekat sini. Okey, sekarang saya terang sikit. Okey, tadi kita dah terang kasih tu QASI. Sekarang kita nak ubah sikit just in case awak come out with a statement dekat situ ataupun a question. Nanti awak keliru pula, awak cakap tadi Cikgu Amira cakap kasih ni siapa lain. Yang lain ni saya nak terang juga dekat awak supaya at least awak tahu juga sedikit. Okey, tak banyak pun tak apa, tapi at least tahu juga sedikit. So awak ingat lah word order in questions. Tadi saya dah terang auxiliary verb. Okey, auxiliary verb, auxiliary verb. Sekarang ni saya nak terang auxiliary tapi be. Be ni yang tergolong daripada is, are, was dengan were. Okey, yang ni untuk awak nak tahu, to be, verb to be ni iaitu dia tak works. Dia tak boleh ngam dengan infinitive.
Infinitive verb. Dia tak boleh ngam. Sebab itulah kita nak bagi dia duduk dengan to be ni, dia kena duduk dengan noun, benda ataupun adjective. Sebab apa? We don't always use verb dekat sini. Contohnya dekat sini awak tengok nah. Where is he? Sini questions. Ini auxiliary be tadi saya kata is, are, was dengan were kan. Okey, so ini kita kena auxiliary juga. He ni adalah subjek. Tak apa. Walaupun dia tak ada I. Sebab apa tadi I saya kata infinitive. Kenapa? Sebab apa? Is ni dia tak boleh go dengan verb. Jadi sebab tu kita tak payah letak verb dekat sini. So tak apa pakai jadi. Kira betul okey. So next kita tengok nah. What are you doing? Okay. What question words are auxiliary be. You adalah subjek. Ni do. Do memang verb infinitive. Tapi dia jadi perbezaan. Kenapa? Sebab dia ada ing dekat sini. Jangan lupa. Bila dia ada kasut tinggi, maksud dia adalah satu perbuatan yang dilakukan sekarang, tengah berlaku. So dia boleh pakai masuk dekat situasi ni. Sebab apa? Dia bukan solely sebagai verb, tapi dia adalah action verb, benda yang sedang dilakukan. So tak apa, kita boleh pakai juga dekat sini. Contoh yang seterusnya. Are you hungry? Awak lapar tak dekat rumah tu? So tengok, dekat sini ni dia tak ada questions kan? Dekat sini dia tak ada what, when, who, dia tak ada. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kita tak payah letak ni. Jadi dia akan jadi formula dia terus A, S. Yang ni hungry, adjective. Rumit sikit lah. Tapi kalau awak selalu duk biasa guna, are you hungry? Are you angry? Are you hungry? Are you mad? Kan awak selalu duk guna perkataan-perkataan tu. Tapi awak tak tahu structure dia macam mana. So are you hungry? So awak tak payah letak question words dekat sini. Tak semestinya awak kena letak question words. Sebab itulah dia punya formula dia dah jadi berbeza. Dia boleh jadi A, S, I. Q ni tak ada dah. Pun tak apa. Kalau ada pun boleh. Cuma kalau ada untuk infinitive selalunya I ni tak ada lah. Dia tak boleh go. Satu saja formula dia yang awak kena tahu. Okay. Let's look at the board for clearer explanation. Okay, saya dah terangkan dekat situ dah. Okay, now. Yang tadi awak tengok dekat whiteboard tu, are you hungry? Tu sebenarnya dia macam orang kata yes or no questions. So, are you hungry? Awak jawab, yes, I'm hungry. No, I am not hungry. So, sama lah juga question words, auxiliary verb. What is your name? Dia tak ada adjective dah. Ataupun noun. Tak apa. Tak ada masalah. Why are they crying? Tanda tanya. Okay. Tak ada question words, tak apa. Terus kita letak ASI kan. A dia adalah is she afraid? Tanda tanya. Saya lupa letak tanda tanya kat situ. Awak jangan buat macam saya. Awak kena letak tanda tanya. Okay, now. Question words. Question words tu tak ada. Awak tak nak letak question words, tak apalah. Okay. Are we excited? Adakah kita ni excited? Rasa excited tak hari ni? Nak pergi sekolah ni? Mesti best kan? Okay. Now, tengok, let's see some example lagi. Okay, let's practice. Yang ni pun juga kita boleh letak are they crying? Adakah mereka sedang nangis sekarang tu dalam gambar? Why is she mad? Nampak perempuan tu macam marah je kan? Why is she mad? Why is Ajla confused? Nampak macam kekeliruan je kan kat situ. Dan juga is it a plate of delicious spaghetti? Yang dia tengah tanya, adakah satu plate spaghetti ni sedap? Is it a plate of delicious spaghetti? Tanya taste. Maksud dia nak tanya rasa daripada kawan dia tu. Okay, now kita tengok gambar ni, dua model dekat sini. Okay, auxiliary verb are they good looking? Good looking pun adjective lah, menceritakan tentang rupa parah lelaki dan perempuan tersebut dalam gambar tu. So menceritakan lebih tentang benda tu lah. Is she pretty? Adakah dia cantik? Is he handsome? Okay. So now exception in word order in questions, iaitu exception dia dekat sini. Awak tengok lah. Saya nak ambil masa sikit lagi sekejap.
Okay, so exception dia, contohnya ini adalah terkecuali nah, kes terkecuali. Kes dia ada kes, bahasa Inggeris ni banyak kes terkecuali. Okay, so contohnya who works here. Dengan jawapan dia mesti bila awak tanya tu I work here. Dekat sini kita tak panggil dia sebagai, walaupun dia perkataan who ni awak selalu tahu kata dia adalah questions kan, satu questions. Tapi dekat sini dia adalah bukan satu questions. Bukan satu questions. Jadi yang ni adalah satu subject. Sebab apa? Dia nak tahu ni siapa yang bekerja di sini. Jadi dia tak tanya soalan betul-betul macam WH question so. Walaupun dia pakai who, tapi who ni adalah menjawab kepada I. Sebab itulah dia exception dekat sini. Ini adalah bukan question words dalam kategori ni. Ini adalah subject. This is a subject. Okay. So contohnya dekat sini saya kata, what happened to you? I fell. Saya jatuh contohnya. So what happened to you? What ni adalah menceritakan tentang subjek. Dia nak tahu jawapan dia. So ini adalah S, yang ni pun ada subjek. Yang ni bukan kita kategorikan dia sebagai Q. Okey. So tengok nah, contohnya satu lagi. Okey. Tengok nah. Okey, bayangkan dekat sini soalan dia, who knows you? Siapa kenal awak? So awak bayangkan ni diri awak. Okey. Ni nama dia John. Kita letak John. Okey. Yang ni adalah awak. You. So siapa yang kenal dia? Maksudnya Johnny knows you. John knows you. Who knows you? Maksudnya siapa yang kenal awak? John yang kenal awak. So subject dekat sini. Tetapi kalau pula awak letak dekat sini, who do you know? Macam mana dia punya formula dia? Who do you know? Who ni ada tak jawapan dia yang awak boleh tahu? Awak kenal tak siapa-siapa? Contohnya awak tak kenal John ni. Awak tak kenal John, awak tak tahu nak kenal siapa kan? So dia bantah balik kepada dia punya formula. Who, Q, A, U, S, I. Dapatlah balik dia punya formula. Habis. Yang tu saja yang awak nak kena tahu. Okay? Harap clear dekat sini untuk exception dia. Okay, so kita recap sikit sebelum kita dah habis. Yang ni awak dah tahu dah, question, words, auxiliary verb, subject, infinitive. When do you watch television? What food does Alicia like? Do you live in Japan? Does he eat toast? Okay, toast tu roti bakar lah. Okay, now before saya nak end our slot, today's quote is that never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language. Awak jangan gelak-gelakkan kawan awak kalau dia orang cakap bahasa Inggeris tak betul, kerana dia orang lebih hebat daripada kita. Sebab apa? Dia orang tahu bahasa lain daripada bahasa kita. Bahasa Inggeris. So maksudnya macam kita lah, macam saya tahu dua bahasa saja, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. So mesti saya masa proses belajar, even until now, ada juga saya buat kesalahan. Sama lah juga macam kita. But what is important is we have to learn from our mistakes. Okay. Dan juga last but not least is the root of education is bitter but the fruit is sweet. Maksudnya akar, dari segi akar awak bayangkan pendidikan ni adalah seperti sebuah pokok. So akar tu memang bitter, memang merasa pahit mula-mula awak dekat sekolah rendah ni. Tapi bila awak dah naik usia remaja dan awak masuk universiti, insya-Allah apabila awak belajar betul-betul hasil yang awak dapat tu adalah sangat manis. Awak jadi orang yang berjaya. Okay, so with that, I would like to end my slot for today. Looks like this is going to be the last slot sebab kita dah nak masuk ke sekolah. 15 hari bulan untuk pelajar darjah 5 dan 6 kan, 15 hari bulan. So wish you all the best. Selamat kembali ke sekolah. Jaga diri elok-elok dalam tempoh ni. Wash your hands frequently. Wear face mask if you have to. Dan juga sebelum saya nak akhirkan semua ni, saya nak memohon maaf anda sepanjang saya mengajar awak tak kala PKP ini ada tersalah silap bahasa, terguna nama yang mungkin mengguris hati awak. I'm very sorry from the bottom of my heart. Dan juga
Till then we meet again. Dan juga last but not least is that today is my father's birthday. So I would like to wish you Papa, Professor Mahdi Amir from UiTM, happy birthday. May God bless you and I love you so much. Dan juga untuk anak-anak yang saya tunggu, welcome back to our school insyaAllah soon. Take care. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih.